Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukurillah, pagi ini dapat kita bersama-sama bagi meneruskan pengajian tadabbur secara tematik, iaitu berdasarkan kepada buku Hidup Mengabdi dan Hidup Berbakti. Tuan-tuan dan puan yang memiliki buku ini bolehlah buka di halaman 94. Tuan-tuan dan puan, semalam kita menceritakan tentang konsep khusyuk di dalam solat. Dan solat itu kenapa kita huraikan, kita dalami bab solat ini, kerana solat itu merupakan ibadah terpenting sebagai bukti bahawa ingat balik matlamat hidup kita ialah untuk mengabdi diri kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah 51 ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka mengabdi diri mereka kepadaku. Itu kehendak Allah. Jadi di dalam bab pengabdian ini tak adalah yang lebih hebat daripada salat. Maka kita bersalat. Dan inti kepada salat itu ialah salat yang khusyuk. Kerana Allah sebut orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang berjaya itu ialah orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu ialah mereka yang melaksanakan salat dan mereka khusyuk di dalam salat mereka. Jadi untuk membolehkan supaya kesan solat seperti yang kita dah baca dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada fahsya' dan munkar. Maka caranya bagaimana? Mestilah kita salat yang khusyuk. Salat yang kita laksanakan dengan sepenuh-penuh perhatian. Maka ingat balik kepada apa yang disebut di dalam surah 29 ayat 45, ya. Jadi di situ Allah mulakan ayat itu dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Bertilawahlah kamu, bacalah dengan bertilawah akan apa yang kami wahyukan kepada engkau di dalam Alkitab itu, Al-Quran itu. Kemudian laksanakanlah solat, dirikanlah solat. Jadi ketika kita faham maknanya hubung kait Al-Quran dengan solat itu adalah satu hubungan sinergi yang sangat kuat, rapat hubung kaitnya. Jadi dalam beberapa ayat kita melihat Allah menggandingkan, ya, membaca Al-Quran dengan salat. Ini yang salah satu ayat yang saya baca tadi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Kemudian di dalam ayat lain di dalam surah 35, surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca secara tilawah akan kitab Allah, kemudian mereka mendirikan salat
dan mereka berinfak dengan apa yang kami rezekikan kepada mereka secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi dan juga secara jelas, secara terang-terangan. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi ayat ini menjelaskan, kita melihat bagaimana Allah menyebutkan bahawa yatlunal kitab, baca dulu Al-Quran itu, kemudian aqimus salah. Kemudian dalam satu ayat lain, iaitu dalam surah Al-An'am, surah 6 ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Dan ini ialah kitab Al-Quran yang kami turunkan yang mengandungi barakah, lagi mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, dan supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, penduduk Mekah, serta orang-orang yang tinggal di sekelilingnya dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Mereka beriman kepada Al-Quran dan mereka tetap melaksanakan salatnya. Jadi 3 ayat yang kita baca tadi menjelas kepada kita bahawa Allah meletakkan dua-dua ada di situ, membaca Al-Quran kemudian salat. Dan urutannya kalau kita melihat, Allah mendahului dengan membaca Quran dulu. Jadi dari segi kita nak memaham, susunan ini juga tentulah memberi maknanya tersendiri. Jadi ketika mana Allah kata utlu ma uhaya ilaika minal kitab wa aqimis salah, mana Allah dahulukan kalimah tilawah Quran. Mana kita kena bertilawah, baca Quran sampai faham, kemudian baru salat. Betul itu sebab di dalam salat kita nak khusyuk. Bagaimana nak dapat khusyuk kalau kita membaca surah Fatihah pun kita tidak faham apa makna surah Al-Fatihah tadi. Rugilah tuan-tuan dan puan. Rugi. Sebab apa? Macam mana kita nak khusyuk kalau kita tak faham apa yang kita lafazkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di dalam surah Al-Fatihah itu ada maknanya, sebahagiannya adalah lafaz puji-pujian mengagungkan Allah. Kemudian ada lafaz tauhid dan di dalamnya juga ada doa. Namun begitu, ketika mana kita tidak faham, kita tidak tahu apa maknanya kalimah-kalimah 7 ayat yang kita duk baca, berulang-ulang kita baca tapi kita tak faham tu, bagaimana kita nak khusyuk? Sebab itulah tuan-tuan dan puan, pentingnya kita paling tidak kita kena faham, tahu apa makna setiap kalimah di dalam suratul Fatihah. Maka dalam siri pengajian kita, biasanya kita akan mentadabbur surah Al-Fatihah itu biar hadam betul-betul dulu, baru kita pindah kepada tajuk-tajuk yang lain. Sebab penting tuan-tuan dan puan. Ingat balik sebelum kuliah kita, siri tadabbur tematik ini saya dah dahulukan dengan kuliah memahami surah Fatihah melalui buku 7 ayat yang diulang-ulang. Ada 99 siri tuan-tuan dan puan. Video kita berkaitan dengan kuliah tentang surah Al-Fatihah itu. Hadamkanlah dia, mahirkanlah dia benar-benar supaya insya-Allah kesannya salat tuan-tuan dan puan akan menjadi lebih baik, lebih khusyuk. Kerana kita faham apa makna yang kita baca. Kita tahu di dalam surah Al-Fatihah dalam 7 ayat itu, ayat berapa ayat puji-pujian kita kepada Allah, mengagungkan Allah. Ayat mana pula ayat tauhid dan ayat mana pula doa kita kepada Allah. Jadi sebab itulah disebut, kalau kita baca tadi ayat yang saya sebut di dalam tadi surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 45. Utlu ma uhaya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Bertilawahlah kamu akan isi kitab Al-Quran itu, kemudian kamu salat.
Nah, maknanya kita kena dahulukan tilawah. Kita dah faham maknanya, tahu perintah solat di mana, apa segala-gala ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah solat. Lalu kita solat. Maka kita solat dalam keadaan kita faham sekurang-kurangnya surah Fatihah itu, insya-Allah hati kita akan fokus. Di situlah kita dapat kekhusyukan di dalam solat. Jadi tuan-tuan dan puan, sesiapa yang hari ini sampai ke hari ini rasa-rasa dirinya mereka itu belum khusyuk lagi dalam solat, tolong cermat di sini. Tolong cek keadaan bacaan Qurannya. Dia baca faham tak ayat Quran? Jangan baca sedap saja. Ada orang bacanya lagunya, taranumnya Masya Allah hebat, tapi dia tak tahu apa makna yang dia baca. Itu rugi tuan-tuan dan puan. Jadi tolong semak diri masing-masing. Itulah cara kita bermuhasabah. Lihat balik apakah Fatihah kita tu kita dah mahir benar-benar. Sebab itu yang akan menentukan kita akan khusyuk di dalam solat kita. Kemudian kita perlu pula melihat kenapa kita perlu faham Al-Quran ini. Cuba bayangkan ketika mana kita solat berjamaah. Imam membaca, setelah membaca Fatihah, imam akan membaca ayat-ayat Al-Quran. Terutama di dalam solat malam, solat waktu malam yang bacaannya jelas. Kita akan mendengar imam membaca ayat-ayat. Jadi cuba bayang tuan-tuan perempuan, ketika mana kita faham ayat-ayat yang dibacakan oleh imam itu, Masya Allah, di saat itulah hati kita dapat fokus. Nah, di situlah terjadinya khusyuk tadi. Itu tuan-tuan perempuan. Walaupun begitu, saya pernah menulis tentang bab solat ni, ada 2 buku sudah yang kita terbitkan dan insya-Allah ada satu lagi manuskrip yang sudah siap. Tetapi belum dicetak lagi berkaitan dengan solat. Di dalamnya juga termasuklah sedikit sebanyak saya ceritakan teknik atau cara-cara bagaimana untuk kita melatih diri supaya kita dapat mencapai apa yang disebut sebagai khusyuk. Salah satu yang syarat besar itulah dia kena faham apa saja yang kita baca, lafaz yang kita baca di dalam solat kena faham. Bila kita faham, kita tahu apa yang kita sebut, insya-Allah hati kita akan fokus. Hati yang fokus itulah dikatakan khusyuk tadi. Sebab khusyuk itu sebenarnya itulah rukun qalb. Walaupun secara fiknya orang memaham rukun qalbi itu niat saja, tertib niat. Tetapi hakikatnya khusyuk dalam solat itulah rukun qalbi yang utama. Mana sepanjang solat, sepanjang kita melafazkan rukun qauli, sepanjang kita melakukan rukun fi'li, perbuatan-perbuatan dalam solat, pergerakan sebagainya, hati kita khusyuk sekali. Mana serentak tiga-tiga ni kena berlaku. Barulah solat itu insya-Allah menjadi solat yang baik dan sempurna. Jadi insya-Allah nanti kita boleh tadabbur dalam tajuk khusus, tajuk temanya, tema solat. Ya. Karena kita ada beberapa buku tentang solat. Salah satu yang terbaru, itulah buku Jom Solat Jom Sukses yang diterbitkan oleh Karangcraft. Tuan-tuan perempuan yang berhajat boleh dapatkan. Boleh cari di kedai-kedai buku. InsyaAllah ada. Ya. Tajuknya Jom Solat Jom Sukses. Saya ingat dah dicetak, diterbitkan dalam tahun berapa ya. Sudah lama, agak lama. 2014 atau 2015. Gitulah. Jadi tuan-tuan perempuan, ketika mana kita mendengar imam membaca, kalau kita faham, kita khusyuk, insya-Allah banyak lagi manfaat yang kita dapat daripada bacaan imam tadi. Karena kita faham, kadang-kadang imam membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah masa lalu, maka kita faham ceritanya. Kadang-kadang ayat-ayat yang mengancam kita, mengingatkan kita tentang azab Allah dan sebagainya, kita faham dan kita terasa. Itu tujuannya. Sebab itu Allah sendiri mengingat kita dalam surah Al-A'raf
ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika mana dibacakan Al-Quran, maka hendaklah kamu mendengarnya dan diam supaya kamu memperolehi rahmat. Itulah ketika mana Quran, kita dengar orang baca Quran. Tak kiralah mungkin di dalam salat, imam membaca Quran atau di luar dari salat. Ketika kita mendengar Quran dibacakan, mana Quran dibaca ni dibaca oleh orang lain, kita mendengar. Maka kita dengarlah. Dengar dengan benar-benar fokus dan diam. Supaya kita memperolehi rahmat. Jadi rahmatnya di mana? Bila kita dengar ayat Quran dibaca, kita pula faham maknanya, Masya Allah. Besarlah rahmat yang kita perolehi. Itu peringatan daripada Al-Quran sendiri. Ya. Kemudian Al-Quran merupakan inti dari salat. Mengulangi surah Al-Fatihah, iaitulah 7 ayat ni ulang-ulang membuktikan fakta ini. Selain itu, doa-doa dan zikir yang dibaca di dalam salat adalah sebahagian daripada tuntutan Al-Quran sendiri. Jadi ingat, dalam salat juga kita ada yang kita baca doa. Ada yang kita baca tu tasbih, tahmid, ya, takbir. Semuanya itu adalah bahagian daripada perintah Allah. Mari kita lihat dalam ayat surah yang sama, surah Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah serta ingatlah akan Rabb engkau dalam hatimu dengan merendah diri serta dengan perasaan takut dan dengan tidak pula menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 205. Ayat ini jelas. Allah mengingatkan kita, Allah membimbing kita bagaimana nak membaca Al-Quran. Dan Allah menyebut supaya kita selalu wazkur, makna kita mengingat dia. Mengingat ni, selalu orang menyebut zikir ni, mengingat dengan menyebut. Macam kita baca takbir. Sebab dalam solat kita tengok, setiap pergerakan kita takbir. Allahu Akbar. Jadi takbir itu termasuklah di dalam apa yang dimaksud sebagai zikir kita. Allahu Akbar. Setiap pergerakan ada takbir. Kemudian di dalam rukuk contoh, kita akan baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Jadi ucapan tasbih di situ. Dan sedangkan tasbih itu juga daripada bahagian perintah Allah. Ya, banyak ayat-ayat yang Allah menyuruh kita, memerintah kita supaya melafazkan tasbih kepada. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di dalam surah apa tu? Surah terakhir Al-Quran, Allah menyebut, hendaklah kamu mengucapkan tasbih dengan memuji Rabb kamu dan minta ampunlah kepadanya. Jadi dalam solat tu semua ada tu. Mana takbirnya ada, tasbihnya ada, tahmidnya ada. Jadi semua itu adalah disebut sebagai bahagian daripada zikir. Yang Allah perintah, wazkur rabbaka tadi, mana fi nafsik. Di dalam hati kamu dan jiwa kamu, tadarru'an, dalam keadaan rasa takut. Khifah, tadarru'an wa khifah, dalam keadaan merendah diri. Tadarru' dan juga ada rasa takut. Ketika mana? Ketika waktu pagi dan waktu malam. Kemudian wala takun minal ghafilin. Kerana tanpa kita mengekalkan sifat zikir itu, mana kita sentiasa ingat pada Allah tu, kalau kita tak melakukan, mana kita akan lalai. Lalai ni mana syaitan akan masuk ganggu kita, bawa kepada hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Jadi ingatlah tuan-tuan perempuan, mana kita lihat di situ
Allah memerintah kita supaya berzikir kepadanya. Itulah yang orang sebut zikir tadi. Mana amalan yang kita zahir dalam bentuk ucapan. Kita boleh juga zikir dari dalam hati. Tapi biasa zikir ini difaham yang dilafazkan. Itulah orang sebut zikir. Ya. Jadi dua keadaan, ingat tuan-tuan perempuan, ketika mana kita berzikir ini, kita melakukan, kita mengingat Allah. Itu nama zikir, wa zakara. Jadi disebut zakara yazkuruna, kita berzikir pada Allah. Tetapi dalam keadaan lain, ketika mana kita bertemu ayat yang disebut zikrullah, itu makna lain. Itu adalah zikrun, ni maknanya peringatan. Dan peringatan itu bukan perbuatan kita, itu datang dari Allah. Itu sebab lebih dari disebut zikrullah, zikrul rahman, dia akan merujuk kepada Al-Quran. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu adalah peringatan daripada Allah. Kena faham membezakan tu. Sebab itulah jatuh wajib bagi kita kena belajar bahasa Arab ni, tuan-tuan dan puan. Sekurang-kurangnya asas kita tahu. Sebab dia ada beza bila zikrun dengan zakara yazkuruna berbeza. Zakara yazkuruna adalah perbuatan. Kerana perbuatan tu kalau ingat ke mana kita mengingat. Kita yang melakukan perbuatan itu maknanya ingat, kita yang mengingat Allah. Sebab tu dia sebut zikir yang kita rujuk tu zakara yazkuruna tu. Mereka mengingat. Mana? Kita mengingat Allah. Tetapi ketika mana disebut zikrun, zikrullah, asal katanya zikrun minallah. Makna peringatan tu datang dari Allah. Itu memberi makna lain. Dia memberi makna Al-Quran. Jadi tuan-tuan perempuan, kalimahnya nampak sama tetapi dia berbeza. Dan berbeza itu memberi makna yang berbeza. Ada kalanya zikir yang kita masukkan ialah kita mengingat Allah, berzikir pada Allah. Seperti mana Allah sebut tadi. Wazkur, hendaklah kamu berzikir mengingat aku. Mengingat Rabb engkau. Itu mana kita dikehendaki melafazkan zikir-zikir yang disebut tadi. Salah satunya takbir, tahmid, tasbih. Mana untuk kita mengingat Allah. Tuan-tuan perempuan, kalau kita melihat dalam solat tadi, memang penuh dengan zikir. Kan saya sebut tadi, zikir yang paling banyak kita sebut ialah takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian di perpindahan antara pergerakan solat, takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semua dipanggil takbir. Dan takbir itu masuk di dalam maksud umum zikir tadi. Ya. Selain daripada itu, kita tasbih. Ya. Subhanallah, subhana rabbiyal azim. Itu dipanggil tasbih. Kemudian kita ada takrir lagi. Ikrar kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu takrir kita. Mana? Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga masuk sebuah bahagian daripada makna. Kemudian kita juga beristighfar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kan itu doa-doa istighfar termasuk di dalamnya. Jadi ketika itulah kita kena faham ayat ini disambung lagi ya. Tadi kita baca surah ayat 205. Kita tengok ayat 206 dari surah yang sama, surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya mereka, itu malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, tidak bersikap angkuh daripada beribadah kepadanya, dan mereka pula bertasbih baginya, dan kepadanya lah jua mereka bersujud. Jadi kita lihat ayat ini cerita tentang keadaan malaikat. Malaikat itu memanglah makhluknya, kerja dia tidak lain adalah mengagungkan Allah, bertasbih memuji Allah, rukuk dan sujud kepada Allah. Jadi kita pun melakukan hal yang sama, tetapi kita melakukannya di dalam mana? Itulah di dalam solat. Jadi di dalam solat semua kita lakukan. Apa yang disebut dalam ayat 2 atau 6 tadi.
Mana kita mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Kita mensucikan Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Itu kalimah-kalimah tasbih. Kemudian kita takrir, mengikrarkan diri kita pada Allah. Beristighfar kepada Allah. Semua kita lakukan. Kemudian kita rukuk dan sujud. Bukan sekadar melakukan apa yang disebut rukun qauli semata-mata. Tapi kita juga menyempurnakan dengan fi'linya. Jadi fi'linya apa? Itulah rukuk, sujud, berdiri, duduk, tahiyat. Ya, itu semuanya adalah perbuatan, pergerakan kita. Jadi lengkap. Itulah istimewanya tuan-tuan perempuan solat. Malaikat pun melakukan hal yang sama. Tetapi berbezalah kita dengan malaikat kerana kita tidak terus menerus. Kerana kita ada kalanya perlu berehat, perlu tidur kerana kita, sifat kita mengantuk. Dan saat kita lemah, kita mengantuk dan kita perlu tidur. Saat kita lapar, kita perlu makan. Itulah, di situlah berbeza kita dengan para malaikat. Tak mungkinlah kita akan terus berdiri, rokok, sujud sebagaimana malaikat. Ya? Itu kita kena faham. Namun begitu nilai ibadah kita di sisi Allah. Walaupun kita makan, dia ada nilai ibadahnya. Walaupun kita rehat, ada nilai ibadahnya sekiranya kita lakukan ia dengan benar. Sama juga keadaan kita ketika kita kepenatan lalu kita tidur. Maka tidur kita menjadi ibadah. Jadi kerana Allah sudah menetapkan fitrah manusia begitu, maka ikutlah begitu. Jangan kita pula nak jadi seperti malaikat. Tak mau makan, tak mau minum, nak terus berzikir pada Allah. Tak mungkin tuan-tuan dan puan. Sebab tu Islam kita diajarlah ruhbaniyah. Kita tidak ada mungkin sikap pendirian ruhbaniyah. Iaitulah meninggalkan segala fitrah hidup kita ni kerana nak mendekat diri pada Allah. Tak jadi itu. Itu bukan cara Islam. Tapi agama lain melakukannya, biarkan mereka. Mereka bila dah nak dekat dengan Allah tu sampai dah tak peduli dunia lagi. Tak mau bekerja, tak mau kahwin dan sebagainya. Itu dipanggil sikap ruhbaniyah. Tak ada dalam Islam. La ruhbaniyah fil Islam. Islam itu tak ada. Sebab kita faham bahawa kita hidup sebagai manusia. Ketika perlu makan, kita makan. Perlu kerja, kita bekerja. Ya, perlu rehat, kita rehat. Perlu tidur, kita tidur. Kerana itulah fitrah diri kita. Bila kita ikut fitrah itu, makna itulah kehendak Allah. Jadi Allah bagi nilai ibadah pada setiap apa saja yang kita lakukan dalam hidup kita. Selama mana kita lakukan, berasaskan kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, sekadar itu dulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah saya akan membuat catatan nota kuliah kita yang kita baca hari ini. Sekarang itu tuan-tuan dan puan, kuliah kita pagi ini insyaAllah kita bertemu lagi di esok hari.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.